Okey. Kita bermula dengan cerita kenapa kalau tengok dalam komen tu ramai yang pakai saya punya profil kan. Dia bermula sebab pada hari Isnin ini saya akan dipanggil untuk memberi keterangan berkenaan dengan satu laporan polis daripada commercial crime yang telah dibuat against saya oleh salah seorang kartel di dalam MPN Negeri Sarawak. Saya sekarang ini, dulu saya malas nak openly attack MPN Negeri Sarawak, tapi sebab dah ada kartel dalam MPN Negeri Sarawak yang buat laporan polis terhadap saya, maka tak salah kalau saya sebut orang tersebut, tetapi saya tak sebut dululah sebab informasi mengenai orang tersebut saya simpan dulu. Okay, saya simpan. Jangan ingat saya tak tahu bahawa anda telah membuat laporan, dan ingat saya tak tahu siapa yang membuat laporan tersebut. Saya akan dedahkan dalam beberapa hari lagi siapa orang tersebut. Bukan untuk attack tetapi sebagai peringatan. Kalau lain kali kalau nak menjilat tu agak-agak lah lagi kali kalau nak menjilat tu cek dulu fakta sebelum anda nak menjilat. Itu yang perkara yang paling penting. Sebab itu saya kata kenapa apa yang berlaku jadi tak adalah serius sangat. Sebab bila saya akan ditemani oleh peguam saya, saudara Syarul Azwad, peguam daripada Kajang yang akan menemani saya pada hari tersebut, pada hari Isnin. Cuma saya tak nak bagi tahu lokasi di mana kerana saya tak nak kecoh-kecoh lah. Jadi tapi saya akan buat live pada kira-kira pukul 2 petang, 1 atau 2 petang pada hari Isnin ini. Saya akan buat live dan kita akan bagi lawyer saya akan membuat penerangan berkenaan dengan apa-apa yang outcome daripada keterangan tersebut. It's a normal keterangan. Pihak polis hanya menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka, di mana bila ada orang buat report against kita, maka tugas mereka adalah mengambil keterangan tersebut. And this is a common process. Tidak ada apa yang kita perlu risaukan. Dan sekiranya berlaku pun apa-apa berkenaan dengan perkara tersebut, maka insya-Allah kita boleh jelaskan dengan baik. So apa yang berlaku sebenarnya? Dia berlaku bermula sebegini. Apabila kan saya kata saya nak buat dinner. Ini bukan dinner dekat Kuantan tu. Dinner ni saya nak buat dengan Bangi Avenue. Fundraising dinner. Dia bermula apabila saya diinterview sebagai calon Parti Keadilan Rakyat. Calon je, bukan saya akan jadi bukan saya akan menjadi calon. Ini saya cerita ni sebab apa? Sama nama baik saya sudah dicemar. Saya sebenarnya tak nak cerita pasal benda ni. Saya diinterview jadi calon lah, apalah. Asal ceritanya, nama saya tidak tersenarai pun sebagai salah seorang calon untuk pilihan raya negeri Sarawak. Kenapa nama saya tidak disenaraikan? Kerana ramai kartel-kartel di dalam MPN negeri Sarawak itu tidak mahu menyenaraikan saya sebagai calon pilihan raya negeri Sarawak. Despite of apa yang saya buat dan sebagainya. Dan to be honest, I don't really care. Saya tak kisah pun jadi calon ke tak jadi calon, because objektif saya adalah untuk reform. Memperbaiki ni bukan setakat memperbaiki negara, tapi saya nak memperbaiki parti. Dan saya tahu, once saya against kartel-kartel ini, akan ada mereka yang akan menentang saya dan memastikan saya tidak akan mempunyai suara pun. Dan mereka tahu kekuatan-kekuatan yang pasukan kami, bukan saya, tetapi pasukan kami ada. Dan dia tahu bahawa pasukan saya ada di seluruh Sarawak. Dia tahu benda tersebut. Tapi tak mengapa, tak ada hal pun. Nama saya naik di Biro Disiplin pun saya tahu. Saya tahu siapa yang buat laporan ke Biro Disiplin. I know what's going on. I have eyes and ears yang mana pergi sampai ke pihak atasan. Cuma Alhamdulillah, setakat ini pihak atasan nampak bahawa benda ini adalah terlalu remeh. Dan benda ini bukanlah satu kesalahan pun. Saya tidak pernah menghina parti. Saya tidak pernah menghina presiden. Saya tidak pernah pun memburuk-burukkan perjalanan. Malah saya antara orang yang memperjuangkan Parti Keadilan Rakyat, yang memperjuangkan agenda reformasi. Cuma saya menghalang pengkhianatan. Kenapa saya menghalang pengkhianatan? Apabila berlaku pengkhianatan sebelum peristiwa Sheraton, saya dan rakan-rakanlah antara mereka yang memegang Chai Rafizi tahun 2018 dalam pemilihan parti, di mana Rafizi sampai kena pukul, di mana Rafizi sampai kena hina. Saya dihina, saya dituduh memecah belahkan parti oleh orang-orang yang ada di dalam MPN Sarawak sekarang ini. Jangan kita tak tahu, ada antara contohnya timbalan MPN Sarawak, Abang Zul Kifli Engkis. Saya sebut malam ni. Kenapa saya sebut malam ni? Sebab nama saya sudah naik. Kenapa saya tak boleh sebut? Beliau adalah bekas pernah bekerja dengan Barubian. Antara orang yang kuat membawa Azmin. Dan saya ada senarai cabang-cabang di mana Azmin menang di kawasan-kawasan tersebut, cabang-cabang tersebut. Saya bawa. Saya ada senarai cabang-cabang di mana Azmin menang. Dan mereka sekarang ini berada di dalam MPN Sarawak.
Saya tak mempertikaikan keputusan yang dibuat oleh presiden. Saya tidak mempertikaikan mereka menang di cabang. Tidak langsung saya mempertikaikan perkara tersebut. Ini demokrasi, next pemilihan saya akan lawan. Namun begitu, untuk kita nak diam apabila pembahagian kerusi, apabila rundingan dengan parti lawan itu dilakukan di belakang kita tanpa persetujuan ahli, apabila lagi orang-orang yang sepatutnya layak menjadi calon tidak dicalonkan, sebaliknya penyelaras itu diberikan kepada orang yang tidak layak, itu apa tujuan? Adakah itu untuk menguatkan parti atau untuk melemahkan parti? Itu persoalan yang saya bawa. Kalau kita bercakap tentang agenda reform, tetapi dalam parti kita sendiri suara kita disekat, jadi apa reform yang kita cakapkan? Terlebih-lebih lagi pengurusi MPN Sarawak itu baru menyertai Parti Keadilan Rakyat bila PH menang. Dia tak kenal pun erti reform itu apa. Tak payah cerita dengan saya erti reform lah. Tak payah cerita dengan saya erti reform. Sebab anda sendiri pun tak faham erti reform. You don't even have people on the grassroots. Sampai you nak pilih antaranya adalah orang bekas-bekas parti you sendiri. Yang mana sebelum ini tak pernah pun join Parti Keadilan Rakyat. Hanya kerana apa? Hanya tak nak letak orang-orang Iswardi dan orang Haji Japas di situ. And you sideline-kan orang-orang lama di cabang-cabang tersebut. Kita boleh cerita secara detail, tapi tak apalah, malam ni kita tak payah buka bekong di dada. Saya nak ceritakan tentang apa yang berlaku police report tersebut, bagaimana dia berlaku. So, dalam interview, bila saya diinterview, mula-mula nama saya tak disenaraikan pun. Tak disenaraikan pun sebagai salah seorang calon dalam pilihan raya negeri Sarawak kali ini. Dan walaupun ada yang mencadangkan nama saya, dan nama itu digugurkan, tapi ada orang yang viralkan, yang leakkan information tersebut, menyebabkan akhirnya antaranya Datuk Seri Hafsah Harun, penasihat Parti Keadilan Rakyat Sarawak, dia mempersoalkan kenapa nama saya tak disenaraikan sebagai calon. Kita kena ingat, calon bukan bermaksudnya yang akan bertanding. Calon mungkin satu tempat tu mungkin ada 2, 3, 4 calon untuk nak jadi calon pilihan raya. Ini bukan calon pilihan raya, bukanlah calon. Saya boleh namakan sebagai potential candidate. Calon berpotensi. Bukan calon, calon berpotensi. Satu tempat tu mungkin ada 2, mungkin 3. So, calon berpotensi nama saya pun tak ada. Okay, tak apa. So, Datuk Hafsah bising. Kenapa nama Iswardi tak diletak di dalam tempat tersebut? Dia mempunyai jentera, dia mempunyai kekuatan. Dia ada dia punya kekuatan dia sendiri. Kenapa kita kena buang benda ini? Itu menurut beliau. So, akhirnya terpaksa dibuat satu interview khas untuk nak interview saya pada waktu tersebut. Kerana interview lain dah habis, dah lama dah tempoh. Yang potential candidate ni dah habis dah interview. So, dia interview saya. So, dalam salah satu interview tersebut, soalan ditanyakan adalah, bagaimana dengan dana? Sekiranya anda dipilih menjadi calon Parti Keadilan Rakyat di tempat yang anda nak bertanding itu, bagaimana dengan dana? Satu, dia ada bagi 4 skill. Skill pertama, 1, skill 2, skill 3, skill 4. Ini saya dedahkan malam ini. Skill 1, parti akan bagi 100% dana. Yang mana parti kita tahu tak banyak duit. Kita pun faham. Nombor 4, maksudnya you kena datang dengan 100% dana. Maksudnya parti tak bagi 1 sen pun. Mungkin parti bagi dalam bentuk deposit nak bertanding, itu dia akan bagi. Tapi dari segi dana, nak buat kempen, nak bendera, baju, nak bagi bayar pacar, bayar jentera dan sebagainya, itu parti tak akan bagi. So, jawapan anda mana? 1 tadi, parti bagi 100%. Nombor 4, anda 100%. Jawapan saya nombor 4. Maksudnya saya tak berharap kepada duit parti untuk saya nak, kalau dipilih menjadi calon, maka kalau dipilih menjadi calon, saya tidak berharap duit parti untuk saya nak bertanding. So, bila saya mengatakan saya tak berharap duit parti, saya kena fikirlah. So, macam mana saya nak cari dana tersebut? Sekurang-kurangnya kalau nak bertanding ni di satu PRN, sama ada tak kisahlah di Sarawak ke, di Semenanjung ke, kita memerlukan sekurang-kurangnya 100 ke 200 ribu tu tak lari. Tak adalah dalam bank account kita tu 100 ribu. Tipulah, saya pun tak ada 100 ribu dalam bank account saya. Tetapi saya tahu macam mana cara nak crowdfunding. Crowdfunding ni saya buat business for many years. Dan saya dah buat crowdfunding beratus juta. So tak ada masalah. Nak buat crowdfunding ni bukanlah satu benda yang terlalu susah sebenarnya nak buat. Jadi saya pun buat. Saya kata, okey, saya buat crowdfunding. Katakanlah saya tak dipilih menjadi calon sekalipun, bila saya buat dinner. So, saya kata salah satu cara untuk saya crowdfunding, di samping saya jual merchandise dalam Bina Negara, saya juga buat dinner. So, tujuan buat dinner ni adalah untuk saya nak kutip dana lah. Kalau sekiranya saya dipilih untuk bertanding.
Tapi katakanlah saya tak dipilih untuk bertanding. Kawan-kawan saya lain di Sarawak tu ramai lagi nak bertanding. Saya boleh serahkan wang tersebut kepada kawan-kawan saya yang bertanding di Sarawak. Masa itu Sabah tak tahu lagi. Tapi bila dah tahu ada Sabah lain, apa salahnya kalau kita nak bantu Sabah? Sebab ini dibuatkan adalah untuk tujuan membantu parti, membantu ahli-ahli parti. Okey. Bila saya buat perkara tersebut, dalam poster itu asalnya sebenarnya, poster yang saya buat itu bukan poster itu sebenarnya draft. Dia belum final. Saya tak jemput lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya dah bagi tahu intention saya dengan PA beliau, tapi tak jemput secara formal sebab surat tak keluar lagi. Pada masa itu kita tak finalize tempat dan kita tak finalizekan lagi tarikh. Cuma dalam poster tu kita buat tentatif tarikh dia, tempat dia. Dalam AJK kami tak finalize. So bila saya punya one of my member, sukarelawan Bina Negara, kita buat poster, letak dalam grup, saya letak dalam grup untuk minta pendapat, tiba-tiba poster itu leak, keluar. Tiba-tiba jadi viral. Bila viral, ramailah bertanya, nak beli meja untuk dinner, nak membantu. Kita faham. Kadang-kadang mereka bersemangat. Dan saya tak salahkan AJK saya pun. Yang mana siapa yang leak tersebut. Saya tak salahkan. Mungkin mereka berasa excited nak pergi hantar, nak minta supaya kalau nak pergi dinner dan sebagainya. Okay. So, bila benda tu leak, sampai ke MPN Negeri Sarawak. MPN Negeri Sarawak ni, dalam kadar ada di antara mereka yang dengki, yang rasa macam Iswardi ni tak boleh ke depan dan sebagainya, nak kena jatuhkan Iswardi ni, maka dia kata, kita dah jumpa jalan. Jalannya kita boleh katakan bahawa Iswardi menipu menggunakan nama MPN Negeri Sarawak untuk mengutip dana. Okey, saya nak bagi tahu. Number one, dalam poster tersebut tidak ada satu pun ditulis di situ. Dia kata dianjurkan oleh MPN Negeri Sarawak atau nama Larry Seng atau nama MPN. Tak ada. Tidak ada satu pun menyebut tentang MPN Negeri Sarawak. Dalam poster itu menulis fundraising dinner sukarelawan Bina Negara untuk PRN Negeri Sarawak. PRN Negeri Sarawak. PRN Negeri Sarawak ikut assumption kepala otak mereka. Dia kata, ini mestilah melalui MPN Negeri Sarawak. Siapa kata duit tu mesti bagi kepada Parti Keadilan? Siapa kata duit itu mesti bagi pada Parti Keadilan? Yes, saya dan Haji Jaafar buat. Tak semestinya dia pergi kepada Parti Keadilan. Saya kata untuk bina negara. Mungkin saya nak bagi kepada kawan saya dalam DAP. Mungkin saya nak bagi kawan saya dalam amanah yang bertanding. Tak semestinya untuk keadilan. Kalau bukan untuk keadilan, kenapa saya kena melalui MPN? Bagaimana sukarelawan bina negara ini nak spend duit tersebut adalah terpulang kepada kami. Mungkin kami tak spend pun untuk Pilihan Raya Negeri Sarawak pun. Mungkin kami spend untuk PRU. Mungkin kami spend untuk PRN Sabah. Itu terpulang kepada kami. Kenapa perlu kami melalui MPN Negeri Sarawak dan meminta kebenaran kepada MPN Negeri Sarawak? Sedangkan saya sendiri pun bukan ahli MPN Negeri Sarawak. Kalau MPN Negeri Sarawak ni bijak, dia datang jumpa saya, dia datang jumpa Haji Jaafar. Apa kata kalau kita buat dinner ini bersama-sama, guna nama MPN Negeri Sarawak, lepas tu duit tu kita guna bersama. Kita terbuka kepada cadangan. Kita tak ada masalah. Kan? Tapi tiba-tiba dengan egonya dia nak buat laporan polis kepada saya, kononnya saya menggunakan nama MPN Negeri Sarawak untuk mengutip dana dan menipu orang. Dan dia guna perkataan menipu itu, bila buat laporan polis, maka itu dipanggil sebagai saman fitnah. Dan kita sudah identify beberapa nama yang kita dah identify yang telah melakukan ataupun kita nampak macam ada ura-ura atau macam ada signifikan untuk melakukan fitnah, telah melakukan fitnah kepada saya. Dan saya telah bercakap dengan peguam untuk mengambil tindakan lanjutan. Dan saya memberi orang-orang ini dalam masa saya tak bagi 24 jam lah. Saya bagi mereka sehingga hari Isnin ini, sebelum saya berjumpa dengan Selasa lah. Saya bagi Selasa untuk mereka nak mengemukakan tuntutan maaf secara terbuka di dalam Facebook atau mana-mana media sosial yang mana dia tag nama saya. By Tuesday, kalau tak ada, maka saya akan berbincang dengan lawyer sama ada untuk mengambil tindakan atau tidak. Dan tengoklah, kalau mood saya baik, saya ambil. Kalau mood saya tak baik, saya ambil. Kalau mood saya baik, saya tak ambil. Macam itulah. Bukan mengugut tapi you want to play this game, then you have to play this further lah. Kalau anda betul-betul nak main game ini, then let's play the game. Saya tak ada masalah dalam isu tersebut. So saya harap benda ini jelas. Dalam situasi ini kita jelas bahawa apa yang saya cuba lakukan adalah suatu benda yang berkisar daripada kebolehan saya sebagai seorang ahli perniagaan yang sebelum ini memang kalau saya buat bisnes, saya boleh dapat funding. Saya banyak projek yang saya fundkan, yang saya dapatkan fund nilai ratusan juta.
Saya dapatkan fund, tolong dapatkan fund. Dan benda itu bukanlah benda yang luar biasa bagi saya. Saya dah biasa buat. Crowdfunding adalah benda yang biasa saya buat. So kalau setakat nak cari 100,000, 200,000 untuk PRU itu, PRN itu bukanlah satu benda yang susah sebenarnya. And it can be done and I'm doing it. Itu perkara yang pertama. Dan Alhamdulillah, ramai juga respon berkenaan dengan dinner tersebut. Dan kalau nak tahu berkenaan dengan dinner tersebut, boleh pergi ke website kami binanegara.org. Dekat situ saya ada kita jual table untuk berkenaan dinner tersebut, dan kita akan teruskan. Cuma tarikh kita tukar kepada 3 Oktober kerana kita nak kena tengok PRN Negeri Sabah, kita kena giveaway lah kepada PRN Negeri Sabah. Dan antara jemputan nanti saya war-warkan dalam poster yang kita akan dedahkan tidak lama lagi. Itu yang kita kena clear. Pertama, habis. Jadi kita faham bahawa itu adalah benda yang kami buat, yang kami lakukan atas tujuan untuk bina negara. Bukan setakat untuk Iswardi. Saya bertanding, saya buat fundraising itu, sebahagian duit itu, bukanlah sebahagian, ada bahagian portion duit itu saya gunakan, kalau saya jadi calon, saya gunakan untuk saya jadi calon. Tapi kalau saya tak jadi calon, sebahagian itu kita gunakan untuk kawan-kawan lain yang mana menjadi calon. Saya tak ada masalah, tak ada isu. Kalau nama saya tak senarai sebagai salah seorang calon pilihan raya negeri Sarawak pun, saya tak ralat, saya tak menjadi masalah, dan bukan cita-cita saya pun nak mengejar pangkat dan jawatan dan apa orang kata, jawatan jadi YB yang berkhidmat ke yang apa sebagainya tu. Bukan cita-cita. Tetapi kalau ditakdirkan nama saya diberikan, disenaraikan, dibagi tanggungjawab tersebut, maka saya akan memikul insya-Allah dengan cara yang terbaik. Sebab itu saya selalu kata, jawatan itu hendaklah dilihat sebagai bebanan, bukan kemuliaan. Jadi YB ni bukan kemuliaan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi YB ni adalah bebanan. It's a bebanan. Sebab apa bebanan? Orang mati kita kena datang bagi duit. Orang kahwin kita kena datang bagi duit. Orang menikah kita kena datang bagi duit. Orang kenduri kita kena datang bagi duit. Kalau hari raya korban, tak korban lembu seekor, kita kena maki. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya adalah bebanan. Tetapi bebanan yang kita nak pikul atas tujuan apa? Kita nak memperbaiki rakyat. Kita nak rakyat lebih baik. Itu sepatutnya tugas YB. Bukan tugas YB ni, aku nak jadi YB, nak songlap projek. Bukan aku nak jadi YB sebab aku nak ambil projek ini, projek itu. Itu bukan tugas YB yang sebenar. Sebab itu kalau kita faham tugas dan tanggungjawab seorang YB, YB ni tak boleh jadi kaya. Kalau anda nampak YB anda daripada mula-mula miskin, jadi YB jadi kaya, something is wrong dengan YB tersebut. Something is wrong dengan YB tersebut dan cara pemerintahan dia. Okey, faham sudah cerita? So hari Isnin saya jumpa IO di satu balai polis. Saya tak nak bagi tahu kat mana balai polis tersebut kerana saya tak nak nanti ada ramai orang datang lah. Biar, dan IO pun cakap kita berbincang secara baik lah. Dia ada ambil keterangan dan itu merupakan tugas dan tanggungjawab beliau. Terima kasih kepada IO yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut. Kepada yang buat report kepada saya, insya-Allah tidak lama lagi saya akan bagi tahulah siapa beliau. Jangan risau.